إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama pada malam yang mulia ini kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah di atas peluang dan kesempatan yang masih lagi dikurniakan oleh Allah untuk sama-sama kita melaksanakan kewajipan dan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Dan Alhamdulillah pada malam yang mulia ini kita diberikan kesempatan untuk sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan teman kita pada malam ini diberkati oleh Allah dan memberikan kebaikan serta manfaat sebagai suatu bentuk renungan untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Insya-Allah dalam kesempatan masa yang ada pada malam yang mulia ini, saya nak mengajak diri saya serta tuan-tuan sekalian untuk sama-sama kita mengambil pengajaran daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Darda radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul iza hamma 'abdi bi sayyi'atin wa lam ya'malha faktubuha lahu hasanatan fa in 'amilaha faktubuha lahu sayyi'atan fa in taba famhuha an wa idza hamma 'abdi bi hasanatin falam ya'malha faktubuha lahu hasanatan fa in 'amilaha faktubuha bi 'ashrati amsalha ila 700 dha'fin atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, rawahu Ibnu Hibban. Hadis ini membawa maksud daripada Abu Darda radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila seseorang hamba-Ku merancang untuk melakukan kejahatan tetapi ia tidak melakukannya, maka tulislah baginya satu kebaikan. Dan jika sekiranya ia melakukannya, maka tulislah satu kejahatan. Dan jika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hapuskanlah amalan ataupun hapuskanlah kejahatannya itu. Dan jika sekiranya seseorang hamba Allah itu merancang untuk melakukan kebaikan dan dia tidak melakukannya, maka tulislah baginya satu kebaikan. Dan jika sekiranya dia melakukannya, maka tulislah baginya 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Hadis riwayat Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah, hadis yang kita bacakan sebentar tadi pertamanya ia termasuk dalam kategori hadis qudsi.
hadis yang Nabi sampaikan kepada sahabat, yang mana kalimat itu daripada Rasulullah, akan tetapi makna asalnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dalam istilah yang lain disebut sebagai wahyu yang Allah sampaikan, ataupun ilham yang Allah sampaikan kepada Rasulullah dan Nabi sampaikan kepada sahabat mengikut kalimat Rasulullah tanpa mengubah makna asalnya. Kemudian hadis yang kita bacakan pada malam ini, ia bertajuk ataupun berkisah berkenaan dengan rahmat Allah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, sebagaimana kita sedia maklum bahawa kita hidup di atas muka bumi ini dengan kita merasai betapa banyaknya luasnya rahmat Allah. Kalau kita boleh terjemahkan dalam bahasa Melayu, disebut sebagai kasih sayang Allah. Jadi rahmat ini kita sebut Ar-Rahman War-Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Jadi tuan-tuan, di atas sifat kasih sayang Allah itu, Allah yang bersifat Ar-Rahman, Allah yang bersifat Ar-Rahim, makanya tuan-tuan sekalian, kita sebagai hamba Allah, kita akan merasai betapa banyaknya rahmat Allah yang dikurniakan kepada hamba-hambanya. Dalam kita merasai betapa banyaknya rahmat itu, hadirin dan hadirat sekalian, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan di atas muka bumi ini baru 1/100 sahaja, dan Allah akan berikan rahmatnya, turunkan ataupun kurniakan rahmatnya 99% pada hari akhirat nanti. Maksudnya apa tuan-tuan sekalian? Dalam kita merasai subhanallah, betapa hebatnya rahmat Allah di alam ini, Nabi sebut tuan-tuan sekalian baru 1%. Jadi sebab itu hadirin dan hadirat sekalian, layaklah bagi kita sebagai hamba Allah untuk senantiasa melahirkan, melafazkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita menyebut Alhamdulillah sebagai syukur dengan tanda lisan kita. Dari sudut amalannya, kita senantiasa mengambilkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, dalam keluasan rahmat Allah itu, hadis yang kita bacakan sebentar tadi, ianya berkenaan dengan salah satu daripada luasnya rahmat Allah itu, boleh dilihat dari sudut al-hasanah was-sayyi'ah, iaitulah dalam bab kebaikan dan juga keburukan. Maksud apa tuan-tuan sekalian? Dalam kita melakukan amal kebaikan dan kita melakukan amal kejahatan, maka dari sudut itu pun adanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan, sebab itulah apabila kita membaca hadis ini, maka kita akan sedar dan kita akan mengakui bahawa subhanallah, betapa hebatnya rahmat Allah yang dikurniakan kepada hamba-hambanya. Kaum muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah, Nabi bersabda, "Idza hamma 'abdi bisayyi'atin." Apabila seseorang hamba-Ku itu merancang untuk melakukan kejahatan. Dalam hadis ini Nabi menggunakan lafaz ham. Kalau kita nak terjemah dalam bahasa Melayu, disebut dalam kitab ini merancang untuk melakukan. Dia tuan-tuan, maksudnya dia bukan setakat kita berniat. Kerana dalam perbahasan kedudukan niat dalam diri manusia, dia ada beberapa tingkatan. Para ulama membahaskan, kalau kita boleh sebut, di sana ada 6 tingkatan niat. Maknanya tuan-tuan, kita niat tu dia ada beberapa tingkatan sebelum nak sampai tingkatan amal. Maknanya tuan-tuan, sebelum kita nak buat sesuatu perkara tu, maka ada 6 tingkatan dalam nak menentukan di manakah kedudukan niat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling rendah sekali disebut oleh para ulama hadisun nafsi, iaitulah lintasan hati. Kalau kita nak terjemah dalam bahasa kita, ialah dia hanya terlintas. Jadi tuan-tuan sedang tiba-tiba terlintas nak buat baik, maka tuan-tuan itu dimaksud sebagai lintasan hati. Tingkatan yang kelima disebut sebagai hadis. Maknanya tuan-tuan kuat sikit dia punya rasa nak buat.
Kita pun nak bagi peratus pun susah, tapi nak kata kuat sedikit. Kuat sedikit daripada hadis tuan-tuan sekalian disebut sebagai khatir. Maknanya tuan-tuan kuat dari sudut nak buat sesuatu perkara. Kuat lagi tuan-tuan rasa nak buat itu disebut sebagai alhammu. Jadi tuan-tuan, dan tingkatan niat itu alhammu pada kedudukan yang ketiga. Dan atas sikit disebut sebagai al-azmu, iaitulah azam. Yang kita sebut azam tahun baru, azam tahun baru. Jadi itulah kot. Ada tuan-tuan dia betul-betul terasa nak buat sesuatu perkara tu. Dan paling tinggi tuan-tuan sekalian kedudukan niat sebelum tingkatan amal disebut sebagai al-jazmu. Maknanya tuan-tuan memang dia sungguh-sungguh nak buat. Jadi para ulama menyatakan bahawa yang termasuk dalam kategori hadis ini iaitulah tingkatan alhammu dan ke atas. Maknanya alhammu wal azmu wal jazmu. Jadi tuan-tuan tiga yang bawah itu tak termasuk dalam senarai. Jadi maknanya apa tuan-tuan sekalian? Dia bila kita sebut alhammu, maka dia bukan setakat kita terlintas nak buat baik, tapi memang ada kesungguhan untuk kita nak melakukan perkara tersebut. Maka kata Nabi SAW, "Idza hamma 'abdi bi sayyi'atin." Apabila seseorang hamba Allah itu merancang nak buat sesuatu kejahatan, falam ya'malha, dan dia tidak melakukannya. Dia merancang nak buat jahat tapi dia tak buat. Maka apa yang akan berlaku? Faktubuha lahu hasanatan. Maka kata Nabi SAW, tulislah baginya satu kebaikan. Apa maksud hadis ini tuan-tuan sekalian? Maknanya kata ulama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menulis satu kebaikan pada dirinya. Ini hadis riwayat Imam Ibn Hibban. Di sana ada hadis riwayat imam yang lain. Tanya dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari nyatakan bahawa apabila seseorang hamba Allah itu merancang melakukan kejahatan tetapi dia tidak melakukannya, maka tidak tertulis apa-apa. Tetapi dalam hadis riwayat Imam Ibn Hibban yang dikategorikan sebagai hadis hasan, iaitulah Nabi menyatakan bahawa Allah tetap memerintahkan kepada malaikat untuk menulis satu kebaikan. Maka dalam situasi yang pertama, maknanya orang tu nak buat jahat tapi dia tak jadi nak buat, maka sebagai rahmat Allah, Allah tetap memerintahkan malaikat untuk menulis satu kebaikan padanya. Cuma tuan-tuan sekalian, kita jangan salah faham hadis ni. Dia bukan nak suruh kita galak berniat nak buat jahat. Ustaz, kalau macam tu kita pakat niat buat jahat. Bila kita nak buat, jangan buat. Jadi tuan-tuan, jangan kita rasa senang macam tu. Sebab itu Nabi gunakan istilah ham. Maknanya memang ada kesungguhan nak buat. Dan kita tak boleh bagi jaminan tuan-tuan sekalian dalam kesungguhan kita nak melakukan maksiat, tiba-tiba kita berhenti. Ada siapa boleh bagi jaminan? Mana tuan-tuan kita nak mencuri, semua-semua dah nak mencuri, tiba-tiba kita berhenti. Tak semudah yang kita sangka. Jadi sebab itu tuan-tuan, hadis ini bukan nak menggalakkan kita untuk nak memikirkan, nak merancang buat jahat supaya kita dapat satu pahala bila kita batalkan. Tetapi tuan-tuan, mestilah dilihat dari satu sudut yang lain, iaitulah bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang memang kita memang tidak boleh lari daripada nak berniat dan melakukan kejahatan. Memang kita ni sebagai manusia, Nabi sebut kullukum khata'un. Setiap kamu wahai manusia pasti ada melakukan kesalahan. Jadi kata memang kadang-kadang kita tak sedar, ataupun kita ialah bila mana nafsu menguasai. Jadi kata bila kita tak buat lagi, ada masa untuk kita nak, orang kata, tarik handbrake. Maknanya tuan-tuan, bila kita dapat tarik handbrake itu, ulama sebut tuan-tuan, kenapa Allah tetap berikan satu kebaikan? Kerana tuan-tuan, ketika itu mungkin di sana adanya perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari datang tuan-tuan sekalian perasaan kita takut kepada Allah, dan kita berjaya menahan
kemarahan nafsu daripada terus bermaharajalela, maka atas sebab itulah kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan satu kebaikan kepada kita. Jadi tuan-tuan kena faham baik-baik, bukan Allah nak galakkan kita untuk merancang kejahatan, tidak. Tetapi dari satu sudut yang lain, kita kena melihat bahawa apabila berjayanya seseorang hamba Allah itu untuk menahan nafsunya daripada terus dia melakukan kejahatan itu, maka itu satu kejayaan yang besar pada dirinya. Maka sebagai anugerah daripada Allah, Allah memberikan kepadanya satu kebaikan. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab itulah situasi yang pertama ini menerangkan kepada kita rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya dalam dia nak merancang melakukan sesuatu kejahatan tetapi dia tidak melakukannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya satu kebaikan. Situasi yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in 'amilaha, dan jika sekiranya hamba Allah itu melakukannya, jadinya itu kembali kepada sayyi'atin, iaitulah kejahatan. Jadi tuan-tuan sekalian, apabila seseorang hamba Allah itu dah berniat nak buat jahat, tak boleh lagi apa-apa. Tetapi bila dia buat kejahatan itu, maka Allah Subhanahu wa taala faktubuha lahu sayyi'atan, maka Allah memerintahkan malaikatnya untuk menulis satu kejahatan. Hadirin dan hadirat sekalian, bila disebut dalam hadis ini Allah perintahkan malaikat untuk menulis satu kejahatan, jangan kita memandang ianya perkara yang remeh. Allah Ustaz, apa nak herannya satu je. Jadi tuan-tuan, apa nak heran tu sebab kita tengok itu baru satu. Yang kita sedar tu baru satu. Hak yang tak sedar tuan-tuan berapa pula. Jadi sebab itu tuan-tuan, bila mana dinyatakan satu kejahatan ataupun satu dosa, maka kita sebagai hamba Allah, jangan kita sekadar melihat ianya sebagai satu dosa saja. Bila kita melakukan maksiat, jangan kita hanya melihat ada satu dosa, tetapi tuan-tuan sekalian, kita masihlah melihat sebagaimana peringatan daripada Nabi SAW. Apabila kita melakukan sesuatu dosa, Nabi sebut tuan-tuan sekalian, tak kira yang kecil ke besar, maka dalam kitab Penawar Bagi Hati, susunan Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam, dalam hadis yang awal dinyatakan tentang satu hadis Nabi SAW, bagaimana Nabi menyatakan bahawa innal 'abda idza akhta'a khati'atan, sesungguhnya kata Rasulullah, sebagai hamba Allah apabila mereka melakukan dosa, mereka buat maksiat. Jadi kata bila mereka buat maksiat ni, Nabi sebut nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, maka akan dicampakkan dalam hati manusia itu satu tumpukan hitam. Bila kita buat maksiat saja tuan-tuan sekalian, satu dosa itu satu perkara, dan ianya memberikan kesan yang besar dalam hati manusia, iaitu Nabi sebut akan dicampakkan dalam hati mereka itu nuqtatun sauda, satu tumpukan hitam. Maka Nabi bersabda, fa iza naza'a wastaghfara wa taba saqala qalbuhu, apabila manusia itu berulang meninggalkan maksiat lalu beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah, maka hilanglah semula tumpukan hitam itu. Tetapi Nabi sebut wa in 'ada zina fiha hatta ta'lu qalbahu, apabila sampai satu tahap hamba Allah itu mengulangi maksiat yang dia buat, dia ulang kata buat maksiat tanpa dia beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, hatta ta'lu qalbahu, sehingga sampai satu tahap tumpukan hitam itu memenuhi segala ruang dalam hati manusia. Dan perkara ini tuan-tuan, perkara yang tidak mustahil. Bayangkan tuan-tuan sekalian, katakanlah purata satu hari kita buat dosa 10 dosa. Contoh, semua saya nak tanya, 10 dosa ni
Sikit ke banyak tak? Ke tuan-tuan masa banyak? Sebab biasa buat maksimum 3 je, itu tak buat lah. Jadi tuan-tuan katalah purata 10. Tuan-tuan bayangkan kalau sehari 10 purata dosa yang kita buat, 10 tumpukan hitam dalam hati manusia, kena mari sebulan dah 300. Jadi tuan-tuan itu sebulan. Kalau setahun tuan-tuan 3,600. Itu kalau purata sehari 10. Kalau kita jenis extravaganza, main tambah-tambahnya, kena 20, 30. Bayangkan itu baru setahun. Kalau tuan-tuan kita berlumah dengan maksiat setahun, 2 tahun, 3 tahun, tanpa kena hati taubat istighfar kepada Allah, maka sebab itu tuan-tuan benda ni tak mustahil. Nabi sebut sampai satu tahap, tumpukan hitam itu akan memenuhi segala ruang dalam hati manusia. Bila tak sampai tahap itu, Nabi menyatakan bahawa wahwa ar-ran, dan itulah karat dalam hati manusia. Tuan-tuan sekalian, kita tengok karat pada besi sebagai contoh. Nak bersihkan tuan-tuan, nak buang karat tu boleh, orang kata boleh sembuh, boleh tiup ke tuan-tuan. Basuh air pun tak nampak. Jadi banyak-banyak cerita, banyak keedah susah ni nak hilang karat. Jadi begitulah ibaratnya, apabila hati manusia ni dah berkarat, bukan kata susah nak buang, bukan kata susah nak bersih, tapi memang payah sungguh. Maknanya tuan-tuan, kalau hati kita dah berkarat ni, nak bersih tu cukup payah. Jadi sebab itu tuan-tuan, Nabi menyatakan bahawa apabila kita melakukan kejahatan, maka ingat bukan setakat satu dosa sahaja, tetapi dia memberikan kesan dalam hati manusia. Sebab itulah bagi kita sebagai hamba Allah, sekalipun kita tengok itu satu dosa, maka ia memberikan kesan yang besar dalam hati manusia, dan ia memberikan kesan yang besar